لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم وقال الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Alhamdulillah, pertama kali kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia-Nya dan taufik-Nya dapat lagi kita bersama-sama semaya fardu maghrib dengan secara berjamaah dan kita boleh menghirup akan udara lagi, panggil lagi umur kita. Allah Subhanahu wa taala bagi lagi peluang untuk kita boleh melakukan amal ibadat daripada apa yang turun perintah Allah Ta'ala yang wajib dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sunat. Yang wajib dipanggil perkara dipaksa kepada kita hamba. Kalau kita tak buat maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala seksa. Kalau kita buat maka boleh pahala. Tapi kalau benda sunat kita tak buat, tak apa. Tapi kalau kita buat, tu kita korapat kita dengan Tuhan kita dengan Tuhan. Jadi walau bagaimanapun kita senantiasalah kita buat akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita nak buat dan juga sekarang lagi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tu buat ialah siapa kepada akhir umur kita. Jadi sebagaimana dipanggil kata yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadi jin dan manusia supaya beribadat mereka itu kepada aku. Tidak aku jadi jin dan manusia supaya mereka itu beribadat kepada aku. Jadi di sini supaya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sini bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala qalbi qogdebe qobsa tu qogdebe tu qodbe tu dok, bukanlah begitu. Bapa sebab Allah Subhanahu Wa Taala lebih dok, Tuhan kita lebih dok, Tuhan kita tinggi dok. Tetapi dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita hamba buat tadi itu ialah kembali klik kepada kita, ialah kembali klik kepada kita hamba sendiri dan kembali balik kepada kita hamba sendiri. Jadi pada ayat yang saya baca tadi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan kata Allah sesungguhnya akan mendapatlah oleh engkau Muhammad akan mereka itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ahrasan nasi ala hayatin. Dia lupa lah manusia itu di atas kehidupan.
Dia cari kesenangan dan cari kelazatan semasa dia hidup di atas muka bumi. Rasa syukur dia, rasa kasih dia semasa dia hidup di atas bumi. Setengah daripada manusia tu dia ingat lagu tu, dia berasa syukur. Dan juga wa minal ladina asyraku, dan setengah daripada orang-orang juga daripada orang-orang yang kafir musyrikin. Ini kita telah maklum bahawasanya orang kafir musyrikin dia senantiasa hadap kepada dunia, hadap pada dunia, maju pada dunia. Dia tak ingat dah, dia hari akhirat esok tak ada dah bagi dia. Lepas daripada dia mati, tak ada dah hari yang kesenangan dia, tak ada dah. Tapi itulah dipanggil kata bagi Imam Al-Ghazali ada 3 hal kitab dia. Harta dunia ni harta bagi orang kafir yang tidak ada harta di hari akhirat esok. Dan juga negeri dunia ni ialah negeri bagi orang kafir, negeri bagi orang yang kufur terhadap Allah, yang mana dia tidak ada negeri dah di hari akhirat esok. Jadi sebaliknya bagi orang kafir, sebaliknya bagi orang musyrikin, maka dia hadap lagu tu lah. Dia hang siapa dia katakan tu, cerita oleh Quran tu, dia kata yawaddu ahaduhum, kasihlah oleh salah seorang daripada mereka itu, orang Yahudi dan orang musyrikin tadi, lau yu'ammaru alfasanah, bahawa jikalau di umur, diberi umur hidup dia tu masa dia atas muka bumi ni 1000 tahun. Dia suka bahawasanya dia boleh jadi rasa sukanya hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia tu berasa 1000 tahun pun tak apa, pun comel. Maka kita telah mengetahui bahawasanya Nabi SAW share kepada kita bahawasanya umur umat dia ni di antara 60 hingga ke 70 jam. Kalau lebih sikit-sikit tu subsidi yang mana Allah Ta'ala beri lebih sikit-sikit ya. Tu tujuan yang mana suruh kita hamba dan suruh kita umat buat amal ibadat. Bapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri umur kepada umat Nabi Muhammad ni pendek, tak panjang. Sedangkan beri umur kepada umat Nabi dulu, beri umur kepada Nabi-Nabi dulu panjang. Nabi Adam panjang, tak dengan 1000 tahun 900 lebih. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Panjang. Nabi Musa panjang lagi. Jadinya panjang umur. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur tu pendek. Dengan sebab umur pendek, apa tu hari umur pendek tu? Adakah kurang dengan kita buat amal ibadat, dengan amal ibadat sikit tu, dengan umur pendek kita buat amal ibadat tu jadi sikit, adakah boleh sikit? Maka di situ ada perganda-ganda. Kita buat sikit, kita boleh banyak. Pihak ganda buat jadi banyak. Tengok ke? Bahawasanya ada sabit pada hadis bagi orang yang semaya subuh. Orang yang semaya subuh, orang yang semaya sebelum subuh. Orang yang semaya sebelum subuh, Nabi kata rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang semaya sunat subuh sebelum daripada semaya subuh, semaya 2 rakaat. Maka seolah-olah orang ni dia tu dapat bagi dia habuai yang lebih daripada dunia dan seisi-isi dunia. Dunia dan juga seisi-isi dunia, semua dunia tu lebih 2 rakaat semaya sunat sebelum subuh. Semaya sunat, bukan semaya fardu, Maka kita tengok di kita semaya sunat duha. Okey, kita lagi semaya kepada semaya fardu subuh, lagilah fardu tu boleh. Lepas tu kita pun tunggulah sebentar hinggalah sampai waktu isyraq. Nabi kata siapa-siapa tunggu dia semaya sunat isyraq, masa semaya sunat isyraq dia tunggu, duduk tak pergi mana-mana, duduk zikir, duduk baca Quran, duduk zikir, duduk selawat ke apa. Apabila masuk waktu isyraq, maka dia semaya sunat isyraq. Jadi apabila dia semaya sunat isyraq, Nabi kata seolah-olah orang ni pergi buat akan haji yang sempurna
dan umrah yang sempurna. Ini dia sebagai panggil kepada kita bawa orang panggil. Apabila Nabi kita wayak kata, kalulah kita boleh buat gitu sungguh. Kalau kita boleh buat gitu sungguh, nascaya pahala amal tu jadi berganda-ganda hingga sampai situ. Tetapi kebiasaan hadis, kebiasaan hadis Nabi, apabila kita buat tu sikit, tapi ganjaran pahala tu banyak, sangat-sangat lebih daripada kita buat. Kita buat sikit je, tapi ganjaran pahala tu sangat-sangat banyak. Tu menunjukkan kata hadis tu hadis dhaif. Apabila hadis itu dipanggil kata hadis dhaif, kita nak berhujah dengan orang itu tak boleh. Kita nak kata demo, gano demo tak maya sunat isyak, gano demo tak semaya sunat duha, tak boleh situ. Tak boleh. Hanya kita buat amal sekadar untuk kita je. Kita buat amal untuk sekadar untuk kita, tak apalah situ. Maka Tuhan cerita sini orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ni dia kata dia kalau boleh di umur panjang dia tu hingga sampai kepada 1000 tahun. Apabila sampai ke umur 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi min al-'adabi ay ya'mar. Dan tidak adalah ia meneguh daripada azab. Jadi bila umur panjang aku tak kena azab, dia kata. Dengan dia ayu amal, dengan umur panjang itu aku tak kena azab dah, dengan sebab boleh buat amal ibadat banyak. Tapi sebenarnya bukan nak situ. Dia nak bersedap-sedap semasa hidup di atas dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala banyak pula belakang lepas daripada tu, wallahu basirun bima ya'malun. Dan bermula Allah Taala basirun, melihat dia, amat melihat dia bima ya'malun, dengan bagai yang mereka itu mengerja dan bagai yang mereka itu buat. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala lihat dan Tuhan tahu bagai yang duduk di dalam hati itu tahu. Tapi itulah kadang-kadang kita kita nak subuh, kita nak kata hanya di antaranya kadang-kadang niat kita niat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah aku nawi bertekuk kaya. Duitlah kepada bertekuk kaya, duit yang banyak, supaya boleh sedekah, supaya boleh infak, buat buat masjid, bui kepala, bui kau tu dah bergah kepada anak yatim, dah bui ke budak-budak tahfiz belanja gapo. Jadi dengan situ tu kita niat molek dah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu dah apabila kita kaya bersedap-sedap pada hawa nafsu sahaja. Bersedap-sedap pada hawa nafsu sahaja. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak beri benda hak kita minta tu mesti Tuhan beri. Tiap-tiap benda perkara kita minta tu mesti Tuhan beri. Tetapi Tuhan tengok keadaan kita. Kadang-kadang kita minta hal itu dia tak beri kita. Nya dia beri kepada anak kita. Kita minta, ya Allah aku mintalah bertekuk alim, duk ngaji alim. Tuhan tak beri alim, kita beri alim kepada anak kita. Kadang-kadang Tuhan beri bukan beri masa muda, Tuhan beri masa tua. Kadang-kadang hak kita minta Tuhan tak beri kepada kita semasa kita duduk atas dunia, Tuhan tak beri. Hanya Tuhan beri ni bila sampai di hari akhirat esok, Tuhan beri akhirat esok, Tuhan tak beri atas dunia. Jadi nak ayat kata benda yang kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala nak beri itu, dia tengok kita. Habis itulah dia nak menselamatkan kita. Dia pisah. Minta nak kaya tapi tak boleh kaya, tapi Tuhan tak beri kaya. Lah ni dah bawa sikap buruk, tapi mari semua sembahyang masjid, mari semua 5 waktu bawa sikap buruk yo sampai 5 waktu masjid. Tapi bawa kereta besar, bila bawa kereta besar tak mari. Tu Tuhan kata gitu tu dia tak sewi, habis itulah dia tak beri kaya. Contoh. Tu. Jadi apabila gitu kita telah faham bahawasanya dunia dan juga akhirat
dia seolah kata gelap dengan cerah. Dunia dan akhirat gelap dengan cerah. Perumpamaan ataupun bandingnya gelap dengan cerah. Apabila ada gelap di satu-satu tempat tu, maka cerah tak ada. Apabila ada cerah, maka gelap tak lagi. Maka sebetulnya juga, kalaulah sekira kita duk nak kepada akhirat, nak kepada akhirat, maka dunia jadi tupuk, jadi kau lisu, kau rendah, kau tak maju dunia. Tetapi apabila seorang itu nak kepada dunia, hati dia nak kepada dunia, maka akhirat kau kurang, bukan tak ada, jadi kau kurang. Maka kita telitlah kepada diri kita sendiri, adakah kita ni niat daripada niat yang mana, niat yang mana. Maka di antara kita semua ahli-ahli masjid, kita minta dan lain-lain lah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni jadi seseorang yang niat yang baik. Niat yang baik. Takut-takut jadi orang-orang yang orang panggil nampak tu baik, tetapi dalam keadaan baik tadi tu tak baik dia. Sabit Nabi SAW ada tegah kepada kita, ada royak kepada kita, sedanya kamin amalin yutasawwaru bi suratil akhirah. Beberapa ramai orang yang dia buat amal dan amalan dia tak itu berupa amalan akhirat, banyak berupa dengan berupa akhirat. Semaya, puasa, sedekah dan semua kebajikan semua, tetapi tak boleh pahala akhirat. Tidak ada habuai akhirat. Dia buat tu pasal akhirat, tapi habuai untuk akhirat tak ada. Mana pahala tu tak beri. Kasih saya tak beri, Tuhan tak beri, dan redha Tuhan tak beri. Apa? Sebab bisuin niat dengan sebab tak molek niat dia. Dengan sebab niat dia tak molek. Kita agak contoh, sudah orang lain duduk belakang, tiba-tiba kita bangun sembahyang sunat. Dengan sembahyang sunat kita hari tu, kita ingat bahawasanya kita mari, khawatir mari orang tu puji kita, orang belakang sikit kita puji kita tu. Maka kita puasa bangga dengan kita sembahyang pemolek, sembahyang kerana orang kita tak rasa bahawa setan lagu tu. Setan mari nak tipu kita. Dengan situ tu orang panggil murain, orang panggil dia niat nak tunjuk kepada saudara kita hak belakang. Maka buat pasal pahala akhirat semaya tu, tetapi dengan niat tak molek dia tak itu hukum, maka tak boleh juga. Tak boleh juga pahala Tuhan tak beri juga, pahala akhirat Tuhan tak beri juga. Tuhan tak beri juga. Dan juga kita kena beringat lagi, kita bukan semaya depan orang dah. Kita semaya ada bilik dah, ada rumah kita dah, kita kena semaya tahajud. Tetapi dalam keadaan yang sama, syaitan mari juga tipu. Syaitan mari tipu kita bahawasanya syaitan kata sungguh kita semaya belakang orang, kita semaya orang tak tengok, kita tak ada nak dah kepada puji orang. Tetapi dalam keadaan yang sama ada lagi yang mari lintas, saya kata sungguh kita tak buat depan orang, tapi lagi demo akan tahu kita buat. Demo akan tahu hak kita buat. Bila demo akan tahu hak kita buat, maka demo puji tu, puji bersangat lebih daripada demo tengok nah. Hak demo tengok tu tak ada kuat mana kita tahu. Hak ni hak puji hak belakang ni, hak ni lebih kuat. Maka kita pun buat amal kerana tu. Buat amal kerana tu, maka habis juga pahala. Sedar tak sedar habis juga pahala kita. Tapi itulah kita nak diniat yang baik. Dan juga sebaliknya juga hak Nabi kita sebut lagi daripada hak tadi, hak buat pahala akhirat, nampak pahala akhirat, tapi bukan nak hak akhirat tu. Boleh hak dunia dengan sebab buat pahala akhirat, tetapi tak boleh pahala akhirat dengan sebab tak comelnya niat. Hak ni buat pahala, buat pesen perbuatan dunia, tetapi boleh pahala. Buat pesen dunia tapi boleh pahala.
Dengan sebab baiknya niat, dengan sebab baiknya niat dia tu baik. Maka kalau kita tengok lagi supaya kata amalan-amalan yang haruslah, supaya kita makan nasi, ada demikian kita makan nasi, kita tidur. Dengan kita tidur tu kita tidur awal malam, ada dengan kita niat esok kita nak bangun awal sembahyang tahajud awal. Moga semalam moga malam Jumaat. Kadang-kadang ada kok setengah daripada setengah malam Jumaat je nak buat. Nak buat malam Jumaat je, malam lain tu tak sih nak pilih malam Jumaat. Nabi kata la takhussu. Jangan kamu tentu pada malam tu mana malam Jumaat je, malam lain tu. Kita tak sebut malam lain, janganlah gitu. Janganlah gitu. Maka siapa-siapa nak kepada amalan dunia, maka hijrah dunia. Siapa nak kepada amalan dunia, nak kepada hijrah dunia, nak maju untuk dunia, maka tahwi man kana yuridu haratha wa man kana yuridu haratha dunya nuktihi minha. Siapa-siapa nak kepada perhormatan dunia, nuktihi minha, kami kata Allah nuktihi minha, kami beri akan dia, akan orang itu minha daripada habuai dunia. Tapi wama lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagi orang yang nak perhormatan dunia, semata-mata dunia tu di hari akhirat dia tak ada habuai dah. Saya kata tidak ada habuai dah bagi orang ni di hari akhirat esok. Maka itulah kita sebut kata dia pelawai di antara dunia dan juga di antara akhirat tu. Dia lawan dia, tak serupa dengan gelap dengan cerung. Maka kita beramallah dan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tujuan yang asal yang Allah Taala letak kita semasa kita duduk di atas dunia. Maka kita ada bawa satu hadis Nabi lagi. Nabi kata rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu indallahi azza wa jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmada. Nabi kata 2 rakaat sembahyang daripada orang yang alim, 2 rakaat daripada sembahyang orang yang alim. Maka orang alim sana tu yang zahid, mana yang lokoh hati daripada dunia, tak ada sikit apa dunia dia. Tapi kalau kita tengok lagi, bagi orang yang hati dia tu tak ada dunia, orang ni dia takbir. Kalau kita tengok lagi takbir semaya tu, dia mudah takbir semaya. Dia tak payah takbir semaya, dia mudah. Sebab apa? Sebab tak ada perkara yang haru masa dia takbir dalam semaya tu. Lebih-lebih lagi masuk dari dalam semaya. Ada ke setengah daripada setengah. Tanya masa kita semaya tu nak buat gano, tak sewi lala, tak sewi ingat benda tu benda ni. Ya walik kita ingat dalam semaya. Dulu tu masa belum semaya kita cari juga benda hok kita letak satu tempat tu tak jumpa. Tapi bila masuk mak semaya, duduk atas nelo, kita ingat kata duduk atas nelo, baru ingat. Jalah tu Syaitan suruh kita ingat kepada benda tu. Mari ingat masa sembahyang. Jadi kalau ada orang tanya kita nak buat lagu mana tak sewi masa sembahyang kita ni, orang panggil ingat kepada benda tu benda ni. Pokoknya kita hadap kepada perkataan dalam sembahyang dan hadap kepada perbuatan dalam sembahyang, ingat kepada zikir-zikir, ingat kepada baca-bacaan. Nak buat lagu mana tak sewi jadi kita ingat pasal tu. Yalah, bila kita sebut kita tiga payah tu, dia payah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kata payah orang nak ada di dalam semaya dia tu ingat kepada perintah Tuhan semua dalam semaya, ambil daripada takbir engkau lah siapa kau risalah. Payah orang tak ada. Sayyidina Ali kata tak ada, payah orang. Hatta yang siapa dia sendiri pun duk dia kata payah. Tetapi ada satu cara yang mana kita
Kita nak tak sewi ingat benda lain. Contohnya kalau kita duk baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita baca, hati kita ingat dah belah-belah depan kita nak baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bila mulut kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita pun ingat dah Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin kita. Bila sudah kita baca itu, kita pun dengar lah akan tu imam baca suara yang sedap merdu dia baca, kita dengar suara dia. Tu kita kata kita ni orang panggil atau kita tak faham akan makna-makna. Kita ingat lagu tu. Tetapi kalau dah sekiranya kita faham akan makna-makna yang ada sebut di dalam Fatihah, dan kita faham akan makna-makna yang dibaca oleh para imam sedap merdu sana, kita pun faham akan makna riwayat gini weh. Riwayat gini satu persatu. Hak tu khusyuk memna. Dipanggil kata khusyuk dalam semaya. Khusyuk dalam semaya. Gapo dipanggil kata khusyuk dalam semaya. Khusyuk ni arti tetap hati. Khudu' ni ialah tetap anggota. Khusyuk tetap hati. Khudu' tetap anggota. Apabila hati itu tetap, maka anggota pun hidup dia tetap. Tak ada gerak waktu kau ni, tak ada ambil tangan nak pegang janggut, nak garu kata situ sini. Tak. Pokoknya apabila hati dia tetap, maka anggota semua tetap. Ada sabit pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat semaya di masjid. Maka Nabi kita tengok seorang sahabat tu semaya, dia duduk akan janggut. Lugu akan janggut, dia taruh janggut mana, dia lugu janggut. Maka Nabi kita pun kecek dengan seorang sahabat, seorang lagi. Ya sahabatku, kamu tengok tak perbuatan yang mana seorang duduk semaya saat itu, dia semaya duduk janggut. Seorang sahabat ni kata dia, saya tengok ya Rasulullah. Maka dia tu saat itu, kalulah sekira Nabi kata, kalulah sekira dia tu dalam hati dia tu khusyuk, maka luar dia tak akan gerak tangan dia tak akan buat kau ni. Semaya molek, semaya dia dengan sebab hati dia. Jadi memberi arti kata apabila anggota luar duduk tak dia, raya kata hati tu lalu juga pergi, kau tu pergi, kau ni, kau tu kau ni. Jadi kok mana pun kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masa semaya kita tu, dalam semaya kita tu sepenuh-penuh nak beri kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semaya. Nak beri sepenuh-penuh. Masa hak tak semaya tu kita pergi kok lain tu, tak sirah. Masa semaya itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kita ni ingat akan perbuatan semaya, ingat akan kata-kata di dalam semaya. Maka salah satu cara tu sandilah. Tu sandi. Kita baca, kalau kita tak faham makna kita baca, apa tu hati kita turut lagi pelan-pelan. Kita baca ayat-ayat depan pula, maka hati kita pergi depan. Apabila sudah wal-dallin, amin. Nah, amin tu sunat kita berdoa. Allah Rabbighfirli wa liwalidayya. Bahawasanya ada kok setengah-setengah daripada imam-imam kita, dia tak baca amin selalu. Hanya waladdallin. Jadi dia hak itu doalah dia dan juga makmum. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosaku, wali-walidayya dan kedua ibu bapa aku. Maka amin. Kita amin sekali dengan takmim. Bila takmim amin, kita pun amin sekali dengan takmim. Jadi dalam tu saat itu Nabi sebut, Nabi pesan kepada kita, apabila kita amin sekali dengan takmim itu, ya Allah tu kita amin sekali dengan malaikat. Bila kita amin sekali dengan takmim, ialah tu kita amin sekali dengan malaikat. Sebab malaikat amin juga pada masa tu. Maka fa innahu man wafaqa
al-malaikah ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata siapa-siapa amin sekali dengan takmir, sekali dengan malaikat amin, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampun maaf dosa dia yang telah lalu. Dosa dia yang telah lalu lepas hari tu, maka Allah Taala maaf. Dan situlah ini di antaranya kita kata kita makmum kita boleh baca derah. Kita makmum kita boleh baca derah dengan takmir satu tempat tu ya. Amin. Amin. Dan juga kalaulah bagi tutup imam kita ada baca ayat hak tak ingat, kita kata panggil sikit dia baca macam surah Sejadah, macam surah Al-Ata, Al-Insan, dia panggil sikit. Lepas tu baca dengan panggil tu jadi pelik, maka dia tukar ayat dia mari, tukar ayat dia mari. Jadi kita makmum belakang ni biasa kita bolehlah nak tegur tu. Tapi syarat kita nak tegur tu with imam dia dulu. Syarat dengan kita nak tegur takmir, with imam dia dulu. Dan kita tegur saat ni jangan niat kita nak tegur takmir. Oh, kita ingat kata kita ni nak baca Quran. Sebab dalam sembahyang kita nak baca, nak pergi walaupun baca Quran, lepas tu niat tu nak tegur takmir, tak boleh batal sembahyang. Tak boleh batal sembahyang. Tapi kita baca Quran dengan niat kita nak baca kebetulan ayat hak takmir tu lupa. Maka sah dah. Seperti itulah juga di antara orang kita daripada kita yang jadi takmir, bila kita takbir intiqalah juga. Kita kira asal semaya dah. Asal semaya. Bila kita takbir intiqalah juga ni, Allahu Akbar, pindah daripada rukun, daripada rukun hak ni pergi kepada rukun hak ni, daripada rukun nak pergi kepada i'tidal, daripada i'tidal nak pergi kepada sujud pertama, sujud antara dua sujud yang kedua. Jadi masa tu saat itu kita niat kita nak takbir niat pindah rukun tu dalam kita ada sebut, dan dia kata kita kena niat sikit. Kita kena niat sikit. Jangan kita niat kita nak dengan akan makmum alif belakang. Jangan kita niat situ. Tak boleh kita niat situ, tak boleh. Hukum semaya kita tak sah. Hukum semaya kita tak sah. Ini kita telah tahu belakang dah. Tetapi ada hukum masalah orang panggil kebetulan. Lepas tu kebetulan tu orang panggil kita kadang-kadang wasa tak apa kali jeledah kali. Lagu mana? Di antaranya kita ambil semaya. Apabila kita ambil semaya muka ke posiak tu, kita pun ambil semaya le kolong. Celup tangan le kolong, nak sapu-sapu air we kena siku kita tu, tiba-tiba telefon dalam poket. Apabila telefon dalam poket, dia jatuh telefon. Kita pun selai tangan kita bila-bila nak ambil telefon. Maka kita pun tengok tangan rasa dah ni tak apa dah kali. Hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Sebab niat kita berubah akan niat kita nak ambil telefon tadi. Kita nak ambil telefon tadi. Jadi nak ayat hukum mana pun bila kita buat amal ibadat, kita niat teguh menunggu untuk amal ibadat. Somo-somo deh amal ibadat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kita tu niat yang baik. Tak kiralah kita buat sikit ke ataupun kita buat banyak. Maka kita nak stop juga sikit sebanyak dan daripada sini. Ada juga di antara kita kali-kali kita makmum yang mari semaya belakang takmir tu makmum cepat deh sekali dengan takmir. Bila takmir takbir Allahu Akbar, dia ada belakang takmir dah, dia pun Allahu Akbar. Situ tu dipanggil kata dia tu makmum muwafiq. Apabila dipanggil makmum muwafiq, maka bereslah dia. Tak apa dah. Ikut bereslah ke mana. Dia baca tu kalau takmir rokok dulu pun tak apa. Kita kata maya senyap, maya zuhur, maya sah. Kalau takmir senyap dulu, takmir rokok dulu, dia tak rokok lagi, tak sudah lagi baca Fatihah. Belah takmir buat tak apa. Sebab dia mari belakang takmir, dia orang cepat. Tetapi ada sejenis lagi daripada makmum yang mari belakang takmir tu dia mari lambat. Bila mari lambat, wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Takmir pun duk mata takmir rokok. Bila takmir rokok, dia ni dipanggil kata makmum masbuk.
Bila dipanggil makmum masbuk, masa tu dia kena rokok sekali dengan takmir selalu. Dia kena rokok sekali dengan takmir, dan dalam rokok sani kena ada tamak nino. Kena ada tamak nino, widuk dia qada subhanallah. Dia dengan takmir tu widuk qada subhanallah. Widuk qada subhanallah. Jangan kata bila takmir, bila takbir dak rokok, patut takmir bangun. Bila dia takbir nak rokok, lepas tu takmir pun selisih dengan dia bangun. Tu tak boleh rakaat situ. Tak boleh rakaat. Jadi kalaulah ada soalan bagi orang yang makmum masbuk ni, takmir rokok, dia pun rokok sekali dengan takmir, ada tamak nina sekali dengan takmir. Jadinya karya lepas pada wisalah takmir tu, dia tak kena bakit buat satu rakaat sebulan dah. Hanya dia dah wisalah sekali dengan takmir. Lepas tu Fatihah, kalau orang tanya Fatihah. Bukan Fatihah wajib ke? Ya, Fatihah wajib. Sebab Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi pesan kepada kita, Nabi kata tidak ada jenis semaya yang bagi mereka yang tidak baca permulaan kitab Fatihatil kitab. Tidak ada jenis semaya. Bermaknanya tiap rakaat kita kena baca Fatihah. Jadinya kalaulah sekira kita tak baca Fatihah tu, dipanggil makmum masbuk tadi tu tak ada dia baca Fatihah, dia baca sikit je. Dia baca sikit ataupun dia tak baca langsung. Hukum bila tengok takmir rokok, dia pun rokok sekali dengan takmir. Duduk dia rokok tu, duduk dia sekali dengan takmir, bidas pada tamak nina. Lepas tu kalau kita nak kait lagi, nak tinggi lagi, nak kait lagi, jangan bidas takmir bangun, dia duduk rokok tu dia kena ingat kata dia tu nak bidas tamak nina sekali dengan takmir, jangan bidas takmir bangun sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok. Jadi sekurang-kurang rokok ni mana? Kalau orang tanya sekurang-kurang rokok ni ialah kita duduk diri, kita olok tangan kita sampai lutut. Kita duduk diri, kita tunduk sikit. Kita duduk diri, kita tunduk sikit. Olok tangan kita sampai lutut. Tak apa tu, dipanggil kata sekurang-kurang rokok. Jadi dia makmum masuk sana tu mari turun cepat rokok, lepas tu takmir tu duduk rokok lagi. Lepas tu takmir nak bangun dah. Takmir nak bangun. Dia pun orang panggil dan hati dia tu dia hak masuk berkali dah tamak nina, berkali tamak nina, hukum dah. Dia kira kata dah. Dia biasa orang kita kalau duduk diri, dia tangan tak sampai lutut. Biasa kita bila kita duduk diri, tangan kita tak sampai lutut, dia kena tunduk sikit baru sampai tangan lutut. Ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang mana dia tu duduk diri tapi tangan dia tu sampai di lutut. Namanya Zuljadain. Bukan nama Zuljadain. Nabi kita gelar dia Zuljadain. Nabi kita gelar dia Zuljadain. Dua orang panjang kuat tangan. Jadi Zuljadain ni dia boleh tanya Nabi. Pada satu ketika Nabi kita semaya gini, pasal semaya 4 rakaat. Tapi bila 4 rakaat Nabi kita semaya 2 rakaat tu Nabi kita wisalah. Nabi kita wisalah. Bila gitu dia tanya, "Ya Rasulullah, tuan hamba puasa atau semaya ni?" Ataupun tuan hamba terlupa. Maka Nabi kita kata kedua-dua kamu tanya saat ni dok kedua-dua. Bila dok kedua-dua, maka Nabi kita bertanya sahabat ramai-ramai, adakah hak dia tanya saat ni tu sungguh? Sungguh. Maka Nabi kita pun bangun buat pula 2 rakaat pula. Jadi nak kata tak mestilah kita kata nak takbir semula yang sampai tak. Ada lah. Itu dah di antaranya. Jadi apabila makmum masbuk, bila tengok takmir rokok, maka mesti dia kena rokok. Kalau makmum muafir, makmum hodai sekali dengan takmir dah masuk untuk baca Fatihah, dia tengok takmir rokok, dia tak kena rokok lagi. Walaupun kita kata takmir tu cepat, dia mari belakang kali dengan takmir, takbir kali dengan takmir. Tapi takmir tu tak baca surah, hanya baca Fatihah selalu. Baca kohor. Bahawa sudah waladdallin amin takmir rokok, maka dia baru sudah wa ana minal muslimin. Tengok takmir rokok dah. Bila tengok takmir rokok,
Maka dia lagu mana? Dah tak baca lagi. Nak rokok kali dengan tekmeh ke? Tak boleh. Tak boleh nak rokok kali dengan tekmeh. Honyo lah tekmeh rokok-rokok lagi. Dia baca teho cara dia. Baca teho wisu cara dia. Honyo jangan wideh tekmeh tu bangkit daripada sujud yang kedua. Jangan wideh tekmeh bangkit daripada sujud yang kedua. Itulah dia antaranya kaifiah yang mana ulama-ulama adopsi kepada kita, sungguh kita ni ikuti buat seperti mana hak Nabi kita tegan, tak selalu kama raaitumuni musalli. Ada semayalah oleh kamu kama raaitumuni musalli, semacam mana kamu tahu aku semaya lagu mana, maka semayalah lagu tu. Maka kita petik daripada kitab disebut hal itu ialah daripada seorang waliullah, Syekh Daud Al-Fatani. Dia ni salah seorang daripada waliullah. Pada masa hidup dia lagi, lebih lagi pada masa dia mati, benda pelik berlaku dia pelik. Adalah kita kata orang ulama-ulama ni warathatul anbiya, orang yang menerima akan pesangka Nabi. Ada setaga Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi akan mukjizat benda pelik keluar di jelah jari, tupi air ke apa. Maka ulama-ulama yang mana atas jalan yang betul tu dipanggil kata Allah Taala juga benda-benda pelik dia. Juga benda-benda pelik dia. Tapi itulah kita ikutlah ikut pada mana yang betul, ilmu-ilmu yang betul kita nak buat, kita buat pada yang betul, mengikut pengetahuan yang kita tahu, jangan kita buat rupa dulu. Jadi Pak Akhiri daripada sini kita doa, di dalam doa Nabi kita ajar kita doa ada supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu kita nampak akan benda kebaikan, dan kita boleh buat benda yang kita nampak tadi, dan minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala nampak juga akan benda karut, benda tak molek, benda batil, dan kita minta kepada Allah Taala minta kita jauh daripada benda mati, daripada benda yang karut tadi. Kadang-kadang benda baik kita nampak tapi kita nak buat tak boleh. Kadang-kadang benda jahat kita nampak tapi kita nak tinggal tak boleh. Ada juga di antara situ. Di antara situ. Maka di akhir sini kita minta maaf di atas kasar bahasa. Ada yang kasar bahasa, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada hamba sendiri, dan mohon maaflah di atas kasar bahasa. Pada lain masa kita jumpa pula diizinkan masuk ila akhir terima qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina fituhal arifin wa wasi' arzaqana wa nabbir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.